Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bertemu pada malam ini untuk meneruskan pengajian akidah, iaitulah berdasarkan kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih membahaskan pada bab yang bab kedua, Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Baik, jadi pada halaman 81, cuma kita ada kita ulas tentang tauhid menurut mutakallimin itu. Baik, jadi kita lihat pada perenggan yang terakhir, halaman yang 80 tu, muka surat 80 tu, perenggan yang terakhir tu. Baik, dikatakan oleh Syekh di sini, فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل ونسكت عن الأمر الذي في الحقيقة يغلب الهوى فيه نقص عظيم. فعبادة غير الله هي التي يسيطر هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده، فيعبد الأولياء ويعبد هواه حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي همه الدرهم والدينار وجعله عابدا، وقال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. Kat situ, berhenti kat situ. Jadi tentu sebuah kelalaian yang besar manakala kita hanya fokus menegaskan sesuatu yang sudah diketahui secara naluri dan fitrah, yang sudah diketahui melalui akal, sementara kita tidak membicarakan tentang hal yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kerana menyembah selain Allah disebabkan kerana dominasi hawa nafsu, saitarah yusaitiru hawa al-insan. Kerana dominasi hawa nafsu seseorang hingga memalingkannya dari penyembahan terhadap Allah semata, lalu menyembah para wali dan hawa nafsu. Kerana itulah Nabi SAW menganggap orang yang fikirannya tertuju pada harta benda dan semacamnya sebagai budak dunia, hamba dunia. Allah Ta'ala berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, sebagai Tuhannya? Singkatnya, kasyat di sini, فالمعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك. Maksiat dari sisi makna umum atau jenis umum boleh dikategorikan sebagai kesyirikan. Yumkin an na'tabiraha min asy-syirk. Boleh kita takbirkannya sebagai syirik. Maksiat secara umum dari sudut kita kata dari sudut jenisnya boleh dikategorikan sebagai kesyirikan. Kerana apa? Kerana ada sisi
menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Baik. Kat sini isu dia, kat sini kalau kita lihat dalam fatwa Syekh Al-Uthaymin, ada satu fatwa berkenaan dengan isu yang sama, menjadikan hawa nafsu ini sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dan ini yang sebenarnya yang perlu diberikan penekanan, kerana majoriti manusia hari ini mereka telah didominasi oleh hawa nafsu. Bahkan kalau kita lihat ayat yang dikemukakan oleh Syekh, ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, satu lagi dalam Al-Furqan 24 kalau tak salah, Al-Furqan. Baik, kita tengok ayat dalam surah Al-Jathiyah ni 23. Satu lagi, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Yang ni afara'ai kan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Satu lagi dengan ara'aita man ittakhadha ilahahu aw hawah, afa anta takuna lahu afa anta takuna alaihi wakila. Surah Al-Furqan ayat 43. Baik. Persoalan kat sini, macam mana kita boleh kata maksiat tu dari sudut umumnya boleh termasuk dalam nau'un minasyirk, maknanya jenis daripada syirik. Dekat sini kita kena faham dalam istilah syarak dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, banyak contoh penggunaan istilah syirik dan juga istilah kufur kepada maksiat. Contohnya Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan, membunuhnya, wa qitaluhu, membunuhnya adalah kekufuran. Adakah maksudnya bunuh itu kufur? Siapa yang membunuh jadi kufur, jadi kafir? Tidak kan? Tetapi maknanya di situ adalah ada nau'un minal kufr, ada jenis kekufuran. Dia bukanlah kufur dengan makna yang kita katakan yang membawa maksud terkeluar daripada Islam. Tetapi makna kufur di situ adalah al-isyan. Kufur maknanya menentang. Kufur maknanya dekat situ at-taghtiyah was-sitr, yakni tertutup daripada jalan kebenaran. Tertutup dan terhalang daripada jalan kebenaran, itu dari sudut bahasa kufur. Sama juga macam hadis berkenaan dengan dosa dan maksiat yang digunakan istilah kufur. Banyak kan? Antaranya wanita yang isteri yang tidak mentaati suaminya atau tidak menghargai suami, yang Nabi SAW bagi tahu, Nabi SAW melihat ramai penduduk neraka di kalangan wanita. Adakah mereka kufur kepada Allah? Tanya sahabat. Nabi SAW kata, yakfurna bil ashir. Mereka kufur kepada suami mereka. Kufur kepada suami. Maknanya penggunaan, adakah maknanya dia keluar daripada Islam? Tidak. Tapi digunakan juga makna dengan lafaz kufur. Baik, jadi sebab itu dalam sebahagian fatwa Syekh Al-Uthaymin, dia kata, kalau kita lihat dalam nas-nas syarak dalam Quran atau hadis, dalam hadis kebanyakannya yang ada lafaz-lafaz kufur, syirik. Contoh macam man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Maka siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah syirik. Dia telah melakukan syirik. Kat situ perlu ditafsirkan apa maksud syirik. Adakah maksud syirik itu syirik akbar atau syirik asghar?
Adakah maknanya syirik akbar maknanya pelakunya terkeluar daripada Islam, ataupun dia masih lagi dalam wilayah Islam tetapi tidak terkeluar daripada agama Islam. Itu dibahaskan. Sebab itu adanya kufur asghar, kufur akbar. Syirik asghar, syirik akbar. Kufur besar, kufur kecil. Apa yang membezakan kufur besar, kufur kecil, syirik asghar, syirik akbar, syirik besar, syirik kecil? Yang membezakan antara besar dengan kecil itu adalah yang besar itu maknanya mengeluarkan seseorang pelakunya daripada Islam, murtad, keluar daripada Islam. Adapun asghar tidak sampai tahap keluar daripada Islam. Itu kita kena faham. Baik, jadi sebab itulah dalam kenyataan Syekh ni maknanya kemaksiatan dari sisi makna umum atau jenis umum boleh dikategorikan sebagai kesyirikan. Baik, kita tengok ayat yang dibawa oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 tu. Tetapi kita tengok dulu yang lafaz yang lebih kurang sama dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Maknanya sama macam apa dalam surah Al-Jathiyah tu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahahu, sebagai sembahannya, sebagai tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila. Dan engkau Muhammad tidak menjadi wakil untuk menjaga apa yang mereka lakukan. Baik. Jadi kalau kita buka dalam tafsir Al-Quran, kalau kita lihat dalam Jami'ul Bayan, Al-Imam At-Tabari, beliau menyebutkan ara'aita ya Muhammad man ittakhadha ilahahu syahwatahu allati yahwaha wa dhalika anna ar-rajula minal musyrikin kana ya'budu al-hajar fa idza ra'a ahsana minhu rama bihi wa akhadha al-akhar ya'buduhu fakana ma'buduhu wa ilahahu ma yatakhayyarahu li nafsihi. Falidhalika qala jalla thana'uhu ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Baik. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, ayat ini maknanya, adakah engkau melihat wahai Muhammad, man ittakhadha ilahahu hawah, mereka yang golongan ataupun mereka yang menjadikan syahwatnya, ditafsirkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, hawa di situ maknanya syahwat, nafsu lah. Hawa syahwatnya, yakni sebagai tuhannya. Allati yahwaha, yang menjatuhkannya ke dalam perkara yang dia cenderung, yang dia pilih. Apa contoh? Sebab dalam bahasa Arab, hawa, yahwi, maknanya dia ada beberapa makna, antaranya jatuh daripada tempat tinggi ke bawah, jatuh daripada arah tinggi ke bawah, itu disebut hawa, yahwi. Dan juga maksudnya juga adalah kecenderungan. Baik, kecenderungan terhadap sesuatu, itu juga dinamakan hawa. Jadi kita faham hawa maknanya hawa nafsu kan, disertakan dengan nafsu. Hawa nafsu maknanya, hawa tu adalah kecenderungan yang mencenderungkan nafsu kita kepada sesuatu yang kita pilih. Syahwat. Dia selalu berkait dengan syahwat. Baik. Wadzalika anna ar-rajula, ini contoh dia. Contoh tentang ayat ni. Bahawasanya ada seorang lelaki di kalangan kaum musyrikin, kana ya'budul hajar. Dahulunya menyembah batu. Fa idza ra'a ahsana minhu rama bihi. Bila dia lihat dan dia tengok ada batu yang lebih cantik daripada batu yang dia sembah hak first, dia pun baling batu yang first. Wa akhadha al-akhar ya'buduhu. Lalu dia ambillah yang batu baru tu, cantik sikit, lalu dia sembah. Nampak? Fakana ma'buduhu wa ilahuhu ma yatakhayyarahu li nafsihi. Fakana ma'budahu wa ilahuhu ma yatakhayyarahu li nafsihi. Maka sembahannya itu,
Tuhannya itu adalah apa yang dia pilih, ma yatakhayyarahu li nafsihi, apa yang dia pilih untuk dirinya sendiri, apa yang dia pilih berdasarkan nafsu dia sendiri. Falidzalika qala jalla thana'uhu ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi waqila. Dan sebab itulah Allah Ta'ala sebut, apakah engkau melihat wahai Muhammad, mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai sembahannya. Baik. Ayat ni penting. Maknanya kalau kita tengok, nak faham apa maksud apa di hawa nafsu itu menjadi Tuhan, sembahan. Baik. Kalau kita buka dalam Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, dia kata sama juga. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, dibawa riwayat yang sama. Wa dhalika anna rajulan minal musyrikin kana ya'budu al-hajara fa idza ra'a hajaran ahsan minhu taraha al-awwal wa akhadha al-akhara fa'abadahu. Sama juga. Cerita dia, orang musyrikin dulu, dia tengok ada yang cantik sikit, berhala, dia buang. Tu dia ambil hak baru tu, cantik sikit, berkenan, kemudian dia sembah. Kalau kita buka dalam sejarah Roman Empire dan juga agama-agama Roman kuno, Rom kuno, mereka pun sama. Maknanya kalau mereka, misalnya mereka nak keluar berperang, mereka akan sembah satu berhala, patung ke apa ke, batu ke apa benda, tak kira lah. Kemudian mereka akan minta hajat daripada berhala tersebut, dan kalau tak dapat, mereka akan pecahkan berhala tu, dan mereka akan cari berhala yang lain. Dan sama juga macam orang Arab jahiliah. Macam yang riwayat Umar cerita tentang dibuat berhala, orang Arab jahiliah buat berhala daripada tepung. Kemudian bila mereka rasa macam berhala tu tak berguna dan sebagainya, sama ada mereka buang ataupun tepung tu mereka makan, atau mereka buang dan ambil benda lain pula. Jadi itu menunjukkan apa? Adanya dorongan nafsu, kecenderungan nafsu. Sebab itu Ibnu Jarir At-Tabari kata yatakhayyara li nafsihi. Maknanya dia pilih sembahan tu apa yang dia nak, berdasarkan hawa nafsu dia. Baik. Kalau tengok dalam riwayat Ibnu Abbas, dia katakan, Ibnu Abbas kata, ara'aita man taraka ibadatallah wa khaliqahu thumma hawiya hajaran fa'abadahu ma haluhu indi. Maknanya, adakah engkau melihat wahai Muhammad, mereka yang meninggalkan ibadah kepada Allah, pencipta mereka, penciptanya, kemudian mereka cenderung ataupun jatuh kepada penyembahan berhala atau penyembahan batu. Fa'abadahu ma haluhu indi. Maka dia pun menyembahnya, maka apakah keadaannya di sisiku. Maknanya sama juga. Baik. Nak tengok dalam Adwa'ul Bayan, Imam Asy-Shinqiti, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, dalam Adwa'ul Bayan dia ada satu perkataan dia yang lebih kalau kita tengok lebih mantap lah kalau kita nak faham. Baik. Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, Adwa'ul Bayan fi idahil Quran lil Quran, bil Quran. Tafsir yang sangat penting untuk memahami bagaimana praktikal Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Siapa yang nak tahu Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, antara tafsir yang terbaik adalah Adwa'ul Bayan. Baik. Syekh Asy-Shinqiti dinukilkan perkataan Imam Ibn Kathir. Kata, qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah, ra'aita man ittakhadha ilahahu hawah, ay mahma istahsana min syai'in wara'ahu hasanan fi hawa nafsihi kana dinahu wa madhhabahu. Maknanya, selagi mana seseorang melihat sesuatu perkara itu dianggap baik di sisinya, mahma istahsana min syai'in wara'ahu hasanan fi hawa nafsihi,
Maknanya selagi mana seseorang itu melihat sesuatu perkara dan dia memandang perkara itu baik, menuruti kecenderungan hawa nafsunya, maka itulah agama dan mazhabnya. Kana dinahu wa mazhabuhu. Apa sahaja yang cenderung pada nafsunya, maka itulah agamanya dan itulah mazhabnya. Nampak? Maknanya, kalau dia suka menari-nari, maka agama dia pun nari-nari. Kalau dia suka menyanyi-nyanyi, maka agama dia pun menyanyi-nyanyi. Kalau dia suka main-main, agama dia pun jadi main-main. Kecenderungan. Kalau syahwat dia cenderung kepada zina, maka dia akan pilih jalan yang menghalalkan zina. Kalau dia suka minum arak, dia akan cari hilah dan dia akan cari alasan, dalil dan hujah untuk menghalalkan arak. Kiaskan dengan apa sahaja yang menjadi kecenderungan jiwa, kecenderungan nafsu. Mahmastahsana min syai'in wara'ahu hasanan fi hawa nafsihi kana dinahu wa madhhabahu. Kalau dia rasa dia nak bagi dia seronok, dia seronok nak ucapkan wishing pada perayaan bukan Islam, pasal dia rasa itu yang diseronok, maka dia akan pilih jalan tersebut. Kalau dia rasa nak buka aurat, maka dia akan pilih buka aurat. Dia kata tak wajib buka aurat. Itulah menunjukkan apa? Mahmastahsana min syai'in wara'ahu hasanan fi hawa nafsihi kana dinahu wa madhhabahu. Ini kata Imam Ibn Kathir. Apa sahaja yang dia nampak baik pada pandangan dan kecenderungan, mengikut kecenderungan hawa nafsunya, maka itulah mazhab dan itulah agamanya. Mazhab, sebab itulah apa? Ini disebut sebagai mazhab hawa nafsu. Maknanya macam ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wal ahwa dinamakan ahlul bid'ah wal ahwa sebab mereka reka jalan baharu dalam agama dan mereka cenderung mengikuti hawa nafsu mereka, melebihkan hawa nafsu mereka berbanding mengikuti syariat. Nampak? Baik. Ila an qala, sampailah Ibnu Katsir bawakan riwayat Ibnu Abbas, sama juga. Kana ar-rajulu fil jahiliyati ya'budu al-hajar al-abyada zamanan. Dahulu orang jahiliah mereka sembah batu yang berwarna putih. Mereka sembah putih saja, batu yang warna putih saja. Zaman, maknanya berlalu zaman tu dalam tempoh yang masa yang lama. Fa idza ra'a ghairahu ahsana minhu 'abada ats-tsani wa taraka al-awwal. Bila dia tengok ada batu yang lebih cantik daripada batu yang putih, warna apa pun tak kiralah, maka dia akan sembah yang kedua dan dia akan tinggal yang pertama. وذكر صاحب الدور المنثور أن ابن أبي حاتم وابن مردويه أخرج عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأول هي سباب نزول هذه الآية. Baik, صاحب الدور المنثور يعني Imam As-Suyuti membawakan riwayat daripada Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawayh, yang keduanya mengeluarkan meriwayatkan riwayat daripada Ibnu Abbas menyebutkan bahawasanya orang kafir yang menyembah batu yang kedua, maknanya yang lebih cantik itu, menggantikan berhala yang pertama, inilah menjadi sebab nuzul ayat ini. Inilah sebab nuzul ayat. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Baik, disebutkan lagi di sini, yang penting ni adalah riwayat isu yang kita nak faham tentang macam mana hawa nafsu boleh jadi Tuhan, boleh jadi sembahan, adalah riwayat Abu Raja' Al-Utaridi, sahabat Nabi. Dia kata apa? Riwayat ni dikeluarkan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur daripada Ibnu Mardawayh dan juga Ibnu Abi Hatim. Ini antara kitab tafsir Ibnu Abi Hatim, sangat penting, sangat penting. Baik. Daripada Abi Raja' Al-Utaridi katanya, kanu fi al-jahiliyah ya'kuluna ad-dam bil ilhizi wa ya'buduna al-hajar. Ilhiz ni nak terjemah apa? Ilhiz ni bil ilhiz. Macam
Kalau tak salah nama tempat. Nama tempat. Baik. Orang-orang jahiliah dahulu mereka makan darah, maknanya makan bangkai. Wa ya'buduna al-hajar, menyembah batu. Fa idza wajadu ma huwa ahsanu minhu, apabila mereka melihat sesuatu yang lebih baik daripada batu yang mereka sembah, ramau bihi wa abadul akhar, mereka akan baling, lemparkan batu yang mereka sembah tu dan mereka akan sembah yang baru. Fa idza faqadul akhar amaru munadiyan fanada, apabila mereka hilang yang satu lagi, batu yang mereka sembah tu, yang baru mereka sembah, mereka hilang, maka mereka akan memerintahkan dengan menyeru, ayyuhan nas inna ilahakum qad dhalla faltamisuh, wahai manusia, sembahan kamu tu dah hilang, faltamisuh, maka carilah yang baru. Cari yang baru. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah, maka tu Allah turunkan ayat ini, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Wa akhraja Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas fi qawlihi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah qala dhalika al-kafiru ittakhadha dinahu bighairi hudan minallahi wala burhan. Ibnu Abbas kata maksud ayat ni orang kafir yang menjadikan agamanya tanpa mengikut petunjuk daripada Allah dan tanpa bukti daripada Allah. Agamanya maksudnya ikut hawa nafsu dia. Ibnu Abi Shaybah dan Ibnu Munzir, juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ini mereka mengatakan la yahwa syai'an illa tabi'ahu. Tidak ada kecenderungan nafsu mereka yang mendorong kepada sesuatu, mereka akan menuruti hawa nafsu mereka. Itu maksud dia. Wa akhraja Abdu Ibn Humaid wa Ibn Abi Hatim an Qatadah. Riwayat daripada Qatadah pula mengatakan kullama hawa syai'an rakibahu wa kullama ishtaha syai'an atahu la yahjizuhu an dhalika wara'un wala taqwa. Setiap kali mereka cenderung kepada sesuatu, mereka akan menunggangnya. Rakibahu maknanya mereka akan terjerumus ke dalam perkara tersebut. Apa sahaja yang cenderung hawa nafsu mereka memilih untuk melakukan sesuatu, maka mereka akan ikut sahaja. Rakibahu wa kullama ishtaha syai'an atahu. Setiap kali mereka cenderung kepada sesuatu perkara, suka pada sesuatu perkara, bernafsu kepada sesuatu perkara, atahu, mereka akan mendatanginya. La yahjizuhu an dhalika wara'un wala taqwa. Tidak ada yang menghalang mereka daripada hal tersebut, sama ada wara' ataupun taqwa. Tak ada. Tak ada rasa takut dan tak ada wara'. Baik. Wa akhraja Abdu Ibn Humaid anil Hasan. Abdu Ibn Humaid meriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, ditanyakan kepadanya. Hasan Al-Basri pernah ditanya. Ini penting. Afi ahli al-qiblati syirkun? Adakah di kalangan ahlul qiblah ada syirik? Maknanya adakah orang Islam buat syirik? Ada tak orang Islam buat syirik? Dia tanya kat Hasan Al-Basri. Ahlul qiblah maknanya apa? Orang Islam. Orang Islam. Orang yang Nabi kata man shalla salatana wastaqbala qiblatana. Orang yang solat kami dan menghadap kiblat kami. Yakni orang Islam. Jadi orang ni ditanya dekat Al-Hasan Al-Basri, ada tak afi ahli al-qiblah syirkun? Ada tak orang yang Islam, ahlul qiblah yang solat, yang menghadap kiblat, yang buat syirik? Apa kata Hasan Al-Basri? Naam. Ya. Al-munafiqu musyrikun. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, orang-orang munafiq musyrik. Ini kita faham. Apa maksud musyrik kat sini? Adakah syirik akbar atau syirik asghar? Kat situ kena tafsil. Kalau dia buat perkara-perkara yang boleh menjatuhkan dia ke dalam syirik akbar, maka dia jatuh syirik akbar. Kalau dia hanya buat perkara-perkara yang syirik asghar, maka syirik asghar. Kat situ kena tafsil. Baik. Maknanya bukan maksud Hasan Al-Basri semua orang munafik tu automatically musyrik. Musyrik maknanya syirik akbar, bukan. Tetapi ada nau'un minasyirk. Ada nau'un minasyirk. Ini kita kena bezakan. Jadi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kata, "Na'am al-munafiqu musyrikun. Innal musyrika yasjudu lisyamsi wal qamari min dunillah
wa innal munafiqa abada hawahu. Thumma tala hadhihi al-ayah ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Kata kemudian Al-Hasan Basri dijelaskan, sesungguhnya orang musyrik yang pure, musyrik yang keluar daripada agama, musyrik yang syirik akbar, mereka sujud kepada matahari, bulan, min dunillah, bersama dengan Allah ataupun selain Allah. Min dunillah boleh makna ma'allah atau min ghairillah, bersama dengan Allah ataupun selain Allah. Wa innal munafiqa, adapun orang munafik mana ni? Orang munafik yang ahlu kiblat ni. Abada hawahu, adapun orang munafik mereka menyembah hawa nafsunya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan ayat ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Adakah engkau Muhammad melihat, apakah engkau tidak melihat atau engkau melihat mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Sebab itu kemudian dibawakan riwayat At-Tabrani daripada Abu Umamah. Walaupun riwayat ini ulama berbeza pendapatlah dari sudut hukumnya. Ma tahta dhillis sama' min ilahin yu'badu min dunillahi a'zamu indallah min hawa muttaba'. Tidak ada di atas kolong langit, di bawah langit ini, sembahan yang disembah selain Allah yang paling besar dosanya, yang paling besar akibatnya, natijahnya di sisi Allah, dari berbanding hawa yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti. Sebab itu ini tafsiran apa Syekh kata tadi. Singkatnya, kemaksiatan dari sisi makna umum atau jenis umum boleh dikategorikan sebagai kesyirikan. Boleh dikategorikan sebagai kesyirikan. Maknanya macam yang Al-Hasan Al-Basri jelaskan tadi, orang munafik dia sembah hawa nafsu dia. Dia tak sembah, tetapi dia tak sembah batu ke, dia tak sembah apa, tapi hawa nafsu dia. Dia sembah hawa nafsu dia. Maknanya kita katakan dorongan untuk menjatuhkan seseorang kepada syirik, kepada kemaksiatan, itu adalah didorong oleh hawa nafsu. Jadi di situ kita kata boleh difahami, maknanya di sini salaf terdahulu mereka mengitlakkan penggunaan tersebut berdasarkan ayat ini. Dalilnya surah Al-Furqan ayat berapa tadi? 34, 43 dan juga surah Al-Jathiyah ayat 23. Dua dalil ni jelas. Maknanya Allah Ta'ala namakan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sembahan, Tuhan, disembah selain Allah. Baik, cuma kalau kita lihat hawa nafsu ini adakah dicela secara mutlak? Soalan yang kita kena rungkaikan, iskal atau kemusykilan kat sini. Adakah hawa nafsu ini dicela secara mutlak? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana ada nafsu ataupun ada kecenderungan syahwat yang kalau didorong oleh dorongan syariat, maka dia jadi ibadat. Contohnya nikah, kan? Contoh lain lagi, makan. Makan maknanya makan buka puasa misalnya, kan? Ataupun makan untuk ibadat, makan untuk dapatkan kekuatan untuk ibadat. Syahwat, makan tu syahwat, hawa. Hawa. Tetapi kalau didorong oleh ikatan syariat atau dorongan syariat, maka dia jadi ibadat. Sebab itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hawa itu maknanya nafsu lah. Dorongan nafsu itu tidak dicela secara mutlak. Tidak dicela secara mutlak. Tetapi kita tak nafikan penggunaan dalam Al-Quran dan Sunnah, kalimah hawa itu semuanya datang dalam celaan. Dalilnya
ayat yang kita baca, 1, 2 yang Al-Jathiyah ayat 23, kemudian Al-Furqan 43 tu. Kemudian semua ayat-ayat yang mencela tentang jangan kamu ikut hawa-hawa nafsu, wala tattabi'u ahwa'an nas, wala tattabi'u ahwa'ahum. Jangan kamu ikut hawa nafsu manusia, jangan kamu ikut kecenderungan nafsu manusia, kecenderungan ramai orang, nafsu manusia, hawa, ahwa. Dan ada peristiwa di mana Ibnu Abbas pernah didatangi oleh seorang lelaki. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas sesuatu perkara, kemudian perkara tersebut menepati apa yang dipandang ataupun yang dipegang oleh lelaki tersebut. Lalu dia pun mengucapkan alhamdulillahillazi ja'ala hawana ala hawakum. Lelaki ni dia kata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa kami, hawa nafsu kami menepati hawa nafsu kalian, para sahabat. Maknanya penggunaan istilah bahasa hawa, kalau kita kata hawa, kalau kita letakkan dalam bahasa Arab, hawa itu penggunaannya tidaklah dalam bentuk tercela secara mutlak. Tetapi kalau dalam bahasa kita, hawa nafsu tercela, betul tak? Kalau kita sebut hawa nafsu, maksudnya tercela. Kan? Baik. Tetapi Ibnu Abbas tegur. Ni kat sini maknanya penggunaan bahasa lelaki tersebut ada wajah. Bila dia kata alhamdulillahillazi ja'ala hawana ala hawakum. Maknanya hawa ni boleh digunakan dari sudut bahasa Arab, digunakan pada kecenderungan yang membawa kepada kebaikan dan kecenderungan nafsu yang membawa kepada keburukan. Sebab itu lelaki itu dia kata, alhamdulillah yang menjadikan hawa kami, nafsu kami menepati hawa nafsu para sahabat. Hawakum ala hawakum. Faqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas tegur, inna Allah lam yaj'al fi hadhihi al-ahwa syai'an minal khair. Ibnu Abbas kata Allah Ta'ala tak pernah jadikan hawa-hawa ini, nafsu ini, sesuatu pun daripada kebaikan. Wa innama summiya hawa li'annahu hawa atau li'annahu yahwi bi sahibihi finnar. Ibnu Abbas tegur dia dengan lafaz syariat. Maknanya Ibnu Abbas bagi maknanya pendapat Ibnu Abbas tu berdasarkan Al-Quran. Kawan tadi dia berdasarkan bahasa. Jadi Ibnu Abbas tegur dia, kena ikut Quran. Maknanya Ibnu Abbas kata, tidak ada pun, Allah tidak pernah menjadikan perkataan hawa itu ataupun ahwa, jamak dia ahwa, sesuatu pun daripada kebaikan. Kerana sesungguhnya dinamakan hawa kerana dia akan menjatuhkan pemiliknya ke dalam neraka. Dia akan menjerumuskan, menjatuhkan, mendorongkan, mencenderungkan atau menjatuhkan pemiliknya ke dalam neraka. Baik, riwayat ini diriwayatkan oleh asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah dan juga Al-Imam Al-Harawi dalam Dhammil Kalam. Jadi riwayat ini sahih. Maknanya di sini bila sebut hawa nafsu tu hawa nafsu dalam syariat maknanya dia tercela. Sebab apa? Syariat datang bukan ikut hawa nafsu kita. Betul tak? Syariat datang bukan ikut hawa nafsu manusia. Sebab tu Allah Ta'ala perintahkan, jangan kamu wahai Muhammad ikut hawa nafsu mereka. Wala tattabi'u ahwa'ahum. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka, orang-orang musyrikin. Sebab semua orang ada hawa. Ahwa. Ada nafsu masing-masing, kecenderungan masing-masing. Tak bolehlah nak ikut. Siapa kita nak ikut hawa nafsu siapa? Kan? Jadi dia tak boleh kita kata menyatukan. Sebab itu Ibnu Abbas kata yang menyebabkan orang Islam ni berpecah belah disebabkan masing-masing nak ikut hawa nafsu. Kecenderungan masing-masing. Kecenderungan masing-masing, perasaan masing-masing. Termasuk hawa nafsu kan? Dan dalam riwayat yang sahih
Antaranya disahihkan oleh Imam Ibn Abi Asim dan juga Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi. Riwayat yang Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian sehinggalah hawanya, yakni nafsunya, mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku telah bawa. Riwayat tu disahihkan oleh Imam An-Nawawi, Ibn Hajar, Ibn Abi Asim yang terawal dalam As-Sunnah, kemudian Syekh Ahmad Syakir, tak salah, Syekh Ahmad Syakir. Baik, Syekh bin Baz rahimahullah kata dhaif, tetapi maknanya sahih. Ala kulli hal sahih lah hadis tu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawakan. Baik. Jadi di sini jelas menunjuk kepada kita, maknanya itulah maksud menjadikan ilah sebagai sembahan. Jadi dekat sini, ini kita kata, inilah yang Syekh bagi nasihat ni. Dia kata, inilah benda yang kita kena fokuskan. Kerana manusia didominasi hawa nafsu. Disebabkan kerana dominasi hawa nafsu seseorang hingga memalingkannya daripada penyembahan terhadap Allah semata. Maknanya, kalau kita tengok lebih detail, tafsiran ulama pada ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ni, dia ada dua. Sama ada mereka menyembah hawa nafsu itu, maknanya memang itu. Yang kedua maknanya, hawa nafsu itu memalingkan mereka daripada penyembahan Allah, daripada ibadat. Itu dua. Tapi dua-dua makna ni tak kontradik. Maknanya selari. Tidak ada kontradik, tidak ada percanggahan. Kedua-duanya benar. Maknanya kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ulama tafsiran mereka berlega pada sini. Maknanya sama ada maknanya, kalau orang tanya kita, apa maksud orang menjadikan nafsunya, hawa nafsunya sebagai berhala atau sebagai sembahan atau sebagai Tuhan, orang yang menuhankan hawa nafsu, maknanya mereka, sama ada mereka menyembah hawa nafsu, maknanya yang macam orang musyrik tadi, mereka pilih berhala ikut kecenderungan hawa nafsu mereka. Kalau yang lebih baik ada, mereka akan buang yang dulu, mereka akan ikut suka hati mereka. Ataupun maknanya mereka memalingkan, disebabkan kecenderungan nafsu mereka memalingkan mereka beribadat kepada Allah. Dua makna tu. Baik, jadi itu maksud dia. Jadi kita kena faham, jadi adakah orang yang terjerumus dalam maksiat, dalam konteks perbahasan kita ni, boleh tak dia termasuk dalam kategori musyrik ahlul qiblah sebagaimana yang Hasan Al-Basri katakan? Boleh tak? Kalau kita tengok dengan kacamata yang zahir, kacamata yang Allah Ta'ala bagi dekat kita hari ini, kita tengok keadaan situasi kita hari ini, masyarakat yang tenggelam dalam nafsu, tenggelam dalam hawa, tenggelam dalam kejahilan. Ada tak perkara itu? Sangat banyak. Sangat banyak. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan tidak tersembunyi lagi. Benda tu kita kata kita boleh tengok. Perkara-perkara yang anda bagi satu contoh. Anda terbaca satu keratan. Anda teringat tahun lepas ke bila anda terbaca satu keratan artikel kenyataan seorang atlet ataupun seorang atlet. Bila dia kata, saya telah menghambakan diri saya untuk sukan ini. Dia sendiri cakap, saya menghambakan diri saya. Dia guna istilah mengabdikan diri atau menghambakan diri saya kepada sukan ini. Tak ada orang ingkar. Tak ada siapa-siapa orang ingkar. Sukan apa? Kena cari sendiri lah. Saya mengabdikan diri saya, menghambakan diri saya pada sukan ini, kepada bidang ini, menghamba. Tanpa ada seorang pun ingkar, tak ada. Sebab orang semua tenggelam. Orang tak jelas, tak nampak benda tu boleh terjebak dalam syirik dari sudut menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kalau kita tengok dekat luar negara lagi banyak lah.
yang sembah artis, siapa tu? Pemain bola tu kan. Dekat mana tah dia pun ambil dia punya kaki tau. Bubuh dalam buat emas. Rasanya kat negara Arab rasanya. Dubai ke kat mana tak salah nak. Dia pun ambil kaki dia, kaki pemain bola tu, celup dalam buat apa panggil? Buat kaki palsu ataupun buat kaki emas. Pasal ni. Replika. Kan? Kemudian jadi benda tu jadi apa? Kalau kita kata sembahan, orang kata apa? Ekstremis kan. Tapi itu maknanya. Menjadikan apa? Kalau tak kita katakan apa kecenderungan nafsu dia, kecenderungan dia, sehingga memalingkan dia daripada menyembah Allah. Kan? Dan dia memilih perkara yang dia pilih itu berdasarkan pilihan dia, berdasarkan nafsu dia. Kalau tengok yang ada dekat mana, India ke kat mana lagi teruk. Sembah ayam pun ada, buat berhala ayam. Yang sembah AK-47 pun ada. Yang sembah alat kelamin pun ada. Jepun. Buat berhala, buat patung. Jadi itulah kalau kita nak faham ayat ni, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tengoklah keadaan. Dan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bila ditanya afi ahli al-qiblati musyrikun, itu terpakai pada orang-orang Islam yang munafik, yang kita katakan mereka menuruti hawa nafsu mereka sehingga memalingkan mereka daripada mengabdikan diri kepada Allah. Dan sebenarnya perkara ini Nabi SAW sebut, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Apa nak pelik? Memang ada orang yang sembah duit. Yang dulu kan program apa tu, dia kata kalau nak berkat, nak banyak duit, dia kata pagi-pagi bangkit subuh, lepas main subuh, Islamik sikit lah, lepas main subuh tu, lepas solat duha ke lepas subuh rasanya, jadi cium duit. Kita memanglah alhamdulillah lah, kita tengok tu, kita kata apa pelik benda ni kan, tapi berlaku. Ada orang macam tu kan, na'udzubillah min zalik. Kerana kecenderungan nafsu, kecenderungan dia memilih, maknanya dia anggap benda tu sebagai, dia taklah kata benda tu sebagai Tuhan, tetapi itu kecenderungan dia, itu hawa nafsu dia. Nampak? Dan inilah sebenarnya, dan banyak lagi kalau kita tengok dari sudut pemikiran, dari sudut aliran pemikiran yang menuhankan akal, yang menuhankan hawa nafsu, semua yang berpaling daripada petunjuk, berpaling daripada burhan, sebagaimana yang riwayat Ibnu Abbas yang kata menyembah ataupun menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan atau Tuhan itu adalah beragama ataupun beragama dengan tanpa petunjuk dan juga tanpa bukti daripada Allah, tanpa dalil. Sebab itu Ibnu Katsir kata orang yang menjadikan pilihan kecenderungan nafsunya itu sebagai mazhab dan agamanya. Mazhab dan agamanya tak ialah kita tengok apa yang menjadi obsesi hidup dia, dalam hidup dia. Apa yang menyebabkan dia, maknanya masa dia, duit ringgit dia habis kat mana banyak. Obsesi dia. Sebab itu Nabi bagi tahu betul, ada orang yang menyembah dinar, ada orang menyembah dirham, menyembah duit. Sebab itu kalau hidupnya itu kemuncak obsesinya hanya pada duit, maknanya makna hamba duit tu memang kena pada dia. Kalau bola misalnya, bola menjadi obsesi hidup dia. Hidup makan bola, tidur bola, apa lagi? Semua bola. Boleh jadi sembahan. Siap buat apa? World Cup punya tu kan. Kan besar buat kat Qatar tu kan buat. Tapi tak ada orang nak tegur. Semua kata Islam pasal buat kat Qatar, jadi Islam.
dakwah. Macam-macam alasan lah. Wallahul musta'an. Maknanya kat sinilah yang Syekh Al-Utsaimin nak bagi tahu. Ada, maknanya ada di kalangan, maknanya orang yang sama ada orang yang jelas-jelas musyrik ataupun orang Islam yang menuruti hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan, sebagai berhala. Baik, boleh tak orang yang terjebak dalam zina misalnya, terjebak dalam menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ada tak nau'un minasyirk? Ada. Bila orang yang sampai tahap dia dah addiction dengan zina misalnya, ada nau'un minasyirk, tak ada tak? Memanglah hukum, kalau dari sudut hukum kita tak bagi dia musyrik. Dari sudut asma' wal ahkam asma' ataupun nama, dari sudut penamaan, dari sudut hukum syarak, dia orang yang melakukan dosa besar tidak dimasukkan dalam kategori musyrik kalau dia tak buat benda-benda yang syirik. Tetapi ada nau'un minasyirk, ada tak jenis kesyirikan? Ada. Orang yang addiction dalam minum arak misalnya, addict dalam judi, ada tak nau'un minasyirk? Ada. Itu maksud dia. Dan inilah maknanya yang perlu ditekankan. Sebab itu kita tengok sekarang ni dah sampai tahap betul apa yang seakan-akan macam apa yang diungkapkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, firasat beliau ni maknanya benar-benar terjadi di tempat negara beliau sendiri. Sekarang ni kita tengok di Arab Saudi macam mana. Wallahul musta'an. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita sedihnya bila ahli ilmu dan ada ulama-ulama yang dipenjara, tapi pemain bola diangkat, diberikan istana, dilayan seperti raja. Tapi ahli ilmu, dengar baru-baru ni seorang ulama hadis ditahan. Wallahul musta'an. Jadi kita katakan apa yang berlaku dalam di kalangan orang Islam. Kita sebut Arab Saudi ni bila dia adalah tempat yang tertumpunya kiblat orang Islam ada di negara itu. Sebab itu apa-apa sahaja yang tidak baik terus akan mata-mata sama ada kawan, musuh, lawan akan tertumpu kepada negara yang kita kata asalnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau itu yang dipilih, Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu tentang hamba-hambanya. Kita bukanlah nak menyeru kepada bersangka buruk dengan alim ulama di sana, tidak, tetapi kita bagi tahu realiti, hakikat yang kita tengok hari ini. Jadi hawa nafsu, maknanya betul Syekh Utsaimin kata betul. Ramai orang yang dah terjebak dalam menuhankan hawa nafsu, menjadikan nafsu mereka sebagai ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada nau'un minasyirk. Dia bukanlah musyrik kan? Memanglah kita tak kata dia musyrik, tetapi dia ada nau' minasyirk. Setiap maksiat, setiap pelanggaran ada nau'un minasyirk. Itu makna perkataan Syekh Al-Utsaimin. Yang ni maknanya itulah yang kata kita kadang-kadang kita pelik juga orang-orang yang mereka hanya ialah bila kita katakan perkara yang patut ditegur, kemungkaran itu, maka dianggap sebagai nak memberontak lah, dianggap sebagai khawarij lah, dianggap sebagai tidak menghormati pemerintah lah dan sebagainya. Lepas tu datang fitnah yang anda sebut sebelum ni kan, geng-geng Ghulatul Tajrih apa semua tu. Itulah bila sampai tahap terlampau mengagungkan pemimpin, sampai tahap tak boleh tegur. Tak boleh tegur langsung. Siapa tegur kena masuk penjara, tangkap. Dan kadang-kadang kita bersyukur kita dah dekat Malaysia ni. Pasal apa? Tak sampai tahap tu.
Dan kita minta Allah Ta'ala jaga semua negara-negara umat Islam dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Malah ada orang bincang tentang tekanan antarabangsa, tekanan apa semua. Tetapi ialah kita katakan, apa lagi nak tinggal kalau semua kita gadaikan. Sampai ialah kita kata Allah musta'an. Benda ni kita kata memanglah ada orang mungkin dia lihat perkara tersebut masih ringan, masih remeh, tetapi kadang-kadang kita lihat tak sepatutnya. Sampai tahap ialah pemain bola dilayan sebagai raja. Tapi ulama-ulama yang ditahan, ditangkap, masih lagi tak dibebaskan atas tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang jauh daripada kebenaran, tuhmahan, fitnah dan sebagainya. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Baik. Sebab itu sebahagian daripada ulama-ulama yang ada bagi teguran sikit je, tak boleh akan ambil tindakan. Ada maknanya ada orang yang akan bekerja, berkhidmat untuk menjatuhkan. Baru-baru ni Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, program Barnamij Muhimmatil Ilm, beliau terpaksa dibatalkan. Barnamij Muhimmatil Ilm ni program yang tahunan. Syekh akan mensyarahkan matan-matan ilmu yang asas, yang penting untuk penuntut ilmu di Masjid Nabawi setiap tahun, cuti musim sejuk. Ada ustaz kita yang pergi, dan waktu tu dah tengok ramai dah ni, bas-bas yang datang daripada Kuwait dan sebagainya. Banyak orang nak datang menuntut ilmu. Kemudian terpaksa dibatalkan last minute. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku dalam sejarah Barnamij Muhimmatil. Sebab ana join daripada tahun 2000, daripada awal 2010 sampailah ana takharuj, sampai ana grad, maknanya 6 tahun kat sana, tak pernah dibatalkan. Itu kita pelik tu. Dituduh ada orang-orang munafik yang tak suka sunnah, tak suka Islam, maknanya mereka memfitnah dan mereka membuat onar. Adalah orang-orang belakang. Tapi bila Cristiano Ronaldo datang, disambut macam itu, kita pelik tu. Allahul musta'an. Kita sedih, maknanya kalau ulama dilayan seperti sedemikian, macam mana? Maknanya memang tak pernah berlaku lah, maknanya program itu dibatalkan. Tak pernah lagi dalam sejarah. Dan banyaklah mungkin kemungkinan. Bukanlah kita nak salah 100% kepada kerajaan mereka dan sebagainya, bukan. Tetapi ada orang-orang yang menghasut dan sebagainya. Biasa. Bila mereka tengok penerimaan orang terhadap seorang ulama itu, maka ada hasad dan sebagainya. Itu biasa. Biasa. Allahul musta'an. Baik. Sebab itu hati-hati kalau ada orang yang cepat menuduh ulama-ulama ni sebagai khawarij, ikhwan. Hati-hati. Kadang-kadang tuduhan tu adalah tuduhan yang jauh daripada kebenaran. Murji'ah dan sebagainya. Nak menjauhkan orang daripada alim ulama, nak menjauhkan orang daripada kebenaran. Tak mau. Kita kata mereka tak mau pemimpin yang mereka agungkan itu dikritik ataupun ditegur. Apabila maksiat ataupun pelanggaran itu berlaku secara terang-terangan, tak ada, maknanya semua kena tutup mulut. Tetapi alhamdulillah kita tengok macam mana pendirian Syekh Utsaimin sendiri, dia tak komen apa-apa. Kita yang komen lebih-lebih, kita ni semangat. Dia tak komen apa-apa. Dia tetap mendoakan kebaikan pemerintah. Nampak?
Sebab tu anda teringat mauqif Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mihnah, hampir-hampir murid-murid Imam Ahmad ni ada sebahagiannya yang nak keluar memberontak kepada Khalifah Al-Ma'mun ketika itu, Al-Mu'tasim. Tapi Imam Ahmad tetap tak, maksudnya Imam Ahmad tutup pintu tu. Itu ulama ahli sunnah. Sebab tu kita tengok Syekh Utsaimin, kita duk tunggu juga Twitter Syekh Utsaimin tu kan, kok ada, tak ada. Itu sebenarnya mauqif ahli sunnah. Walaupun pemerintah zalim ataupun pemerintah tu ada kekurangan dan sebagainya, tidak dihasut orang ramai supaya mencaci maki pemerintah, memberontak dan sebagainya. Keburukan tetap ada, kemungkaran tetap perlu diingkari, tetapi jangan kita menyeru kepada perkara-perkara yang boleh membawa fitnah yang lebih besar, khuruj dan sebagainya, pemberontakan dan sebagainya. Wallahul musta'an. Baik, sebenarnya itu mauqif ahli sunnah, mauqif ahli sunnah. Baik. Wa amma al-ma'na al-khas, wa amma bil ma'na al-khas fatanqasimu ila anwa'. Adapun makna yang khusus, maka ianya terbahagi kepada beberapa jenis. Makna khusus pada syirik dan juga makna khusus bagi maksiat. Terbahagi kepada 4. Pertama, syirik akbar. Kedua, syirik asghar. Ketiga, maksiat besar, maksiatun kabirah. Yang keempat, maksiatun saghirah. Maknanya, kita tak boleh nak generalizekan semua jenis maksiat tu terus kita nak kata dia adalah syirik. Mesti kena dibahagikan melalui 4 jenis ini. Mesti kena saring dengan 4 jenis ni. Syirik itu ada syirik asghar, syirik akbar. Ada maksiat pun, ada maksiat yang kabirah, ada maksiat yang saghirah. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan itulah tanggungjawab kita untuk mengetahui dan mempelajarinya. Dan itulah juga antara apa kita kata madar ataupun asas perbahasan kitab tauhid ini. Antaranya kita nak bincangkan tentang perbezaan antara syirik asghar, syirik akbar, dan juga secara umumnya dalam perbahasan akidah adanya kufur asghar, kufur akbar, adanya dosa kecil dan dosa besar. Jadi mesti kita kena faham. Dan kita akan sentuh nanti bila masuk bab ini nanti, insya-Allah, dengan terperinci insya-Allah. Wa hadhihi al-ma'asi minha ma yata'allaqu bihaqqillah wa minha ma yata'allaqu bihaqqil insan nafsihi wa minha ma yata'allaqu bihaqqil khalq. Maksiat-maksiat ini di antaranya ada yang berkait dengan hak Allah, ada yang berkait dengan hak insan, hak manusia, ada yang berkait dengan hak diri sendiri, bihaqqil insan nafsihi ini maknanya diri sendiri. Insan itu sendiri, maknanya hak diri sendiri. Wa minha ma yata'allaqu bihaqqil khalq, dan ada juga yang berkait dengan hak makhluk yang lain, hak orang lain. Wa tahqiqu la ilaha illallah amrun fi ghayatis su'ubah. Untuk merealisasikan la ilaha illallah, kalimah tauhid ini, amrun, perkara yang fi ghayatis su'ubah, pada kemuncak kesusahan, kesulitan, susah. Benar-benar sulit, kata Syekh. Ghayatus su'ubah, benar-benar sulit, sangat susah. Walihadza qala ba'dus salaf, sebab itulah kata sebahagian salaf, kullu ma'siyatin fahiya naw'un minasyirki. Setiap maksiat itu adalah bahagian jenis daripada kesyirikan. Maknanya kita boleh rangkumkan syirik akbar, syirik asghar, maksiat kabirah, maksiat saghirah, syirik besar, syirik kecil, maksiat kecil, maksiat besar, dosa kecil, dosa besar itu dalam makna syirik yang boleh sama ada membatalkan kalimah tauhid atau mengurangkan kalimah tauhid. Faham? Maknanya buat bulat, kalau nak bagi mudah tu, bulatkan 4 perkara tu. Syirik besar, syirik kecil, maksiatan besar, kemaksiatan kecil tu bulatkan,
dan letakkan dalam bulat, maknanya buat dalam bulatan tu maksudnya inilah syirik, ataupun inilah makna syirik yang difahami dengan lebih luas oleh ulama salaf. Maknanya sama ada dia boleh membatalkan terus kalimah tauhid la ilaha illallah, ataupun mengurangkan, merosakkan ataupun mengurangkan kalimat tauhid. Itu maknanya nak merealisasikan kalimat tauhid tu maknanya nak selamat daripada syirik besar, syirik kecil, maksiat besar, maksiat kecil ni susah. Itu maknanya kita kata nak tahqiq tauhid tu. Syirik besar, mungkin ada orang selamat, mungkin kita terselamat. Syirik kecil, kita tak tahu. Syirik besar mungkin yang kita sedar kita tak buat. Tapi syirik kecil, Allah Ta'ala lebih tahu. Maksiat, dosa besar, Allah Ta'ala lebih tahu, kita lebih tahu. Dosa kecil, dosa besar, dosa kecil ni berlega dosa kita. Betul tak? Zaman sekarang, kalau kita nak kata semua kita ni selamat daripada dosa besar, kita tak berani. Sebab salah dulu nak kata mereka selamat daripada syirik akbar pun tak berani. Senang cerita, kita tak boleh kata semua kategori ni kita selamat. Kita kena takut. Itu kita akan bincangkan dalam bab yang akan datang. Yani man haqqaqa tauhid, yani tahqiq, realisasikan tauhid. Jadi inilah kita punya perbahasan ni, belega kitab tauhid ni, inilah. Kita nak merealisasikan tauhid, maknanya kita nak sedaya mungkin untuk menyelamatkan kita daripada 4 jenis maksiat ini. Semampu mungkin. Kalau kita nak realisasikan tauhid. Nak realisasikan tauhid. 3 dengan 4 tu, 2, 3 dengan 4 tu memang sangat-sangat bahaya. Sebab kita kadang-kadang kita tak sedar. Yang pertama tu mungkin, yang pertama tu lagi paling bahaya. Paling bahaya. Tetapi ramai orang yang belajar tauhid, belajar akidah, dia selamat daripada yang satu, tapi 2, 3 dengan 4 tu tak selamat. Ataupun dia tak sedar bila 4, 3, 2 tu nak membawa dia kepada yang satu. Faham tak? Sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dia cela orang yang kata tauhid ni mudah. Tauhid ni faham, senang je. Senang je. Belajar tauhid 3 jam. Okey, faham. Belajar akidah 1 jam cukup. Bukan. Memang belajar 1 jam tu kita rasa cukup, tapi nak mempraktikkan, nak tahqiq, nak realisasikan kalimah tauhid tu bukan mudah. Sebab itulah apa? Salaf dahulu mereka takut. Mereka takut sangat. Takut Allah Ta'ala cabut tauhid. Dan mereka namakan maksiat itu nau'un minasyirk, sebab mereka nak jaga ni. Sebab itu kita lihat ada orang yang dia belajar tauhid tapi dia meremehkan dosa-dosa besar, dia meremehkan dosa-dosa kecil, dia meremehkan syirik kecil. Dan salah faham kekeliruan yang berlaku. Sebab dia rasa macam tak apa, kita tak syirik, yang penting kita tak syirik. Lalu dia meringankan dosa-dosa besar atau meringankan dosa-dosa kecil. Sangat bahaya. Ini juga adalah talbis iblis. Contohnya, orang yang meringan-ringankan dosa ghibah wan namimah, dosa mengumpat dan juga dosa namimah, mengadu domba, atas alasan kononnya nak menjaga sunnah. Sama, talbis juga. Dia meringan-ringankan dosa mengumpat dan dosa namimah, adu domba, atas alasan dia juga nak jaga sunnah, nak jaga agama. Ini terpedaya. Macam apa? Dakwah, alasan dakwah. Dosa besar dianggap tak apalah, kita jemput artis tu, dia tak pakai tudung je pun, kita jemput je lah. Dia menyanyi lagu yang tak apa, dia ringankan.
Macam kat Qatar tu kan. Sahabat kita apa? Macam dia kata dakwah, alasan dakwah. Meringankan. Kita tak apa. Tak, kan, orang duk kata inilah Islam. Baik, kita tanya hal tu Islam ke? tak ada siapa cakap Islam. Menari-nari, menyanyi-nyanyi tu Islam ke? Ajar macam tu. Oh, dia kata ini wasatiyah. Ini pertengahan. Kan? Ini bahaya. Sebab meringan-ringan, meremeh-remehkan. Dan contoh yang lain lagi adalah isu berkenaan dengan takfir. Sama juga. Ada orang yang dia meringan-ringankan isu berkenaan dengan takfir, meremehkan bahaya ataupun amaran yang disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan ancaman terhadap orang yang memanggil saudaranya semuslim sebagai kafir. Tuduhan kufur itu akan kembali, berbalik kepada salah seorang daripada keduanya. Man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama-ulama letakkan bab, antaranya Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban diletakkan bab man akfara al-insan faqad kafara, lebih kurang. Barang siapa yang bab apa dia disebut man akfara al-insan atau man akfara musliman faqad kafara. Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, dia telah jatuh kafir. Lagi dahsyat. Tetapi ada orang yang dia meringankan, dia meremehkan ancaman menjatuhkan hukum kafir kepada orang muslim. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata, Man salla salatana, wastaqbala qiblatana, wa akala dhabihatana, fahuwa fi dhimmatillah wa rasulihi. Fadhalikal muslim, fahuwa fi dhimmatillah wa rasulihi. Fala tukhfiru Allah fi dhimmatih. Barang siapa yang solat menghadap, solat dengan solat kami, kata Nabi. Menghadap kiblat kami, menghadap Kaabah. Makan sembelihan kami, sembelihan orang Islam. Kemudian fadzalikal muslim, maka dia itu muslim. Fahuwa fi dhimmatillah wa rasulihi, dia berada di dalam perlindungan Allah dan Rasulnya. Makna perlindungan Allah dan Rasulnya maknanya darahnya terpelihara, harta bendanya terpelihara, kehormatannya terpelihara. Tidak ada yang boleh menghalalkan darahnya, menghalalkan harta bendanya, menghalalkan kehormatannya. Fala tukhfirullaha fi dhimmatih. Kata Nabi, janganlah kalian membatalkan Allah dalam perlindungannya. Janganlah kalian membatalkan perlindungan Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian meremehkan. Tapi berapa ramai orang yang sikit-sikit terus jatuh kafir orang tu. Sikit-sikit terus jatuh kafir. Kalau kita tegur, mereka kata kita murji'ah. Ini bahaya juga. Sebab kita tahu ada orang, kita bincang kata ni, kita ambil yang realiti. Bila kita bincang tentang maksiat, ya, banyak. Bila kita bincang tentang, lebih spesifik tentang pemerintah, tak kiralah pemerintah apa sekalipun, pemerintah di negara mana sekalipun, syahwat, nafsu manusia untuk mencela itu sangat banyak. Dan antaranya adalah hawa nafsu untuk mengkafirkan orang. Itu adalah hawa ahlul bidah wal ahwa. Antaranya golongan khawarij, termasuk ahlul ahwa. Kecenderungan nak mengkafirkan orang tu pun ada. Kita bagi contoh tentang isu Saudi. Berapa ramai orang yang nak mengkafirkan Arab Saudi tu? Betul tak? Berapa ramai orang yang dibenci Arab Saudi sampai mengkafirkan Arab Saudi? Berapa ramai? Ambil kat Malaysia ni ramai. Sampai ada yang pergi semayang, pergi umrah, tak turun Masjidil Haram tu, tak turun. Semayang kat hotel. Sebab dia kata imam Masjidil Haram tu kafir. Ada. Ni bukan cerita dongeng lah. Real.
Waktu ana mengaji dulu pun ada seorang individu, ada seorang ni dia belajar juga, dia belajar tapi dia ada pendapat yang sama. Dia tak turun masjid pasal dia kata Wahabi kafir. Dia kata Wahabi kafir. Imam Masjidil Haram kan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Wahabi kan, kafir. Dah ada memang ada orang cerita. Dan memang ana sendiri dengar. Kalau kita tengok dekat media-media sosial lah, golongan ni lah yang duk, kalau dia komen tu tanduk syaitan, kan? Orang tunjuk gambar apa? Gambar hotel kat Mekah tu je, tanduk syaitan. Dajjal. Gambar apa dia, logo polis Saudi tu kan, Dajjal. Yang ni kita tak boleh ikut, dan kita kena berwaspada. Memang ada. Maknanya bila dah terlampau membenci maksiat tu, ada kecenderungan manusia yang akan disesatkan oleh nafsunya, hawa nafsunya, akan sampai tahap mengkafirkan orang Islam. Mengkafirkan orang Islam. Dan tak percaya, tengok, ada. Kat mana-mana ada sekarang. Orang yang mengkafirkan Raja Salman, mengkafirkan Muhammad bin Salman, mengkafirkan. Tak ada wara', tak ada taqwa. Kita tak nafikan satu lagi, ada yang mensucikan terus, takdis. Okay. Tak boleh kritik langsung. Pemimpin pilihan Allah, inilah, itu, ini, tak boleh tegur langsung, tak boleh cakap benda yang betul langsung pun tak boleh. Kritik pun jadi khawarij terus. Ini satu camp lagi. Sebab itu ahli sunnah dia pertengahan di antara dua kutub ekstrim, baina ifrad wala tafrid. Yang ni lah susah ni. Kita nak betul-betul nak berlaku adil ni memang susah. Zaman sekarang ni memang susah, sebab orang dah tenggelam dalam hawa nafsu, cenderung dalam hawa nafsu. Siapa yang selamat, dia telah Allah Ta'ala rahmati dia. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang yang Allah rahmati. Sebab itu kita kena minta banyak-banyak rahmat Allah. Bismillah. Sama juga. Orang yang menyeru kepada pluralisme agama. Semua agama sama. Mereka menuduh orang yang berpegang dengan tradisi Islam yang sahih, tradisi Islam yang valid, yang sahih, yang ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama'. Mereka mengatakan golongan yang ini sebagai ekstremis. Orang yang nak pegang teguh dengan Islam pula dipanggil ekstremis. Yang ni pun kita berhadapan dalam negara kita. Kalau kita sebut tentang isu takfir sikit, terus dia kata ekstremis. Kita baca ayat Quran pun sekarang ni, kita sebut kafir pun dah tak boleh dah. Nak sebut kafir pun tak boleh dah. Ini pun satu hal juga. Nak sebut kufur secara umum pun tak boleh. Macam orientalis dan macam orang-orang kafir dulu, nak sebut jihad pun menggelupur. Tak boleh. Betul tak? Macam yang sekarang ni, nak sebut poligami pun tak boleh. Gelar Ahmad Zaid gelar. Kan? Samalah, maknanya samalah. Nak sebut istilah syarak pun orang dah pandang serong. Kelabu. Jadi ini kita kata zaman memang tak nak, inilah ghurbatul Islam. Zaman kita kata Islam tu kembali menjadi asing. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Tanggungjawab kita adalah kita menjelaskan, tetap wajib menyampaikan. Dan jangan dibiarkan mereka-mereka yang mempunyai kepentingan, kecenderungan nafsu untuk mengelabui umat Islam. Sebab itu kena jelaskan. Macam isu apa? Tafsiran Islam. Dia nak ikut tafsiran Islam yang mana? Tafsir Islam dia kata peaceful je. Islam tu peaceful. Sebab dia kata salam, sejahtera, selamat. Islam tu aman, sejahtera. Tetapi sejahtera aman macam mana? Apa benda maksud dia? Sebab itu
kalau kita ambil tafsiran Islam itu berdasarkan bahasa semata-mata, dia boleh ditunggang untuk menuruti hawa nafsu mana-mana pihak. Dia akan ditunggang tafsiran itu dengan kecenderungan puak masing-masing. Puak liberal akan ikut dia punya kecenderungan lah, puak pluralis akan ikut kecenderungan dia. Itu dia kata, tak boleh langsung nak kritik, tak boleh langsung nak menyatakan kebenaran, tak boleh langsung nak menyatakan benda tu sebagai salah. Kalau boleh dia kata tak, jangan cakap salah. Jangan cakap benda tu syirik ke, jangan cakap benda tu kufur ke, jangan cakap benda tu tak boleh, haram pun tak mau. Kalau bagi mereka, kamus istilah haram halal tu tak mau. Jangan. Kalau tak, ini ekstremis. Ini pun kita kata kita berhadapan dengan benda yang sama. Maknanya sekarang ni memang fitan. Fitnah-fitnah yang sangat banyak. Sebab itu ilmu, dengan kita melazimi ilmu, dengan kita mempraktikkan ilmu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah ala manhajis salafil ummah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Berpegang teguh, alaikum fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajith. Baik. Jadi kita berhenti dekat di sini. Maknanya masih lagi halaman 81 lah. Dekat sini. Jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan bincang tentang perkara yang berikutnya. Itulah start daripada seorang salaf berkata, tidaklah aku bersungguh-sungguh melawan jiwa terhadap sesuatu yang melebihi kesungguhanku mendorongnya untuk ikhlas. Baik. Sebelum kita masuk tentang penjelasan tentang dalil yang berikutnya untuk menegaskan tentang bab ini. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.